Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ba'd. Alhamdulillah, petang ini sedikit berbeza kerana saya sudah mula bertugas sebenarnya. Di UIA ni, kalau tuan-tuan boleh tengok sajalah nak tunjuk kepada sahabat-sahabat yang mungkin bersama. Saya berada di hadapan buku UIA. Jadi siapa-siapa nak beli buku Tok Muk boleh mari sinilah. Ada beberapa buku lama Tok Muk di sini ya. Berkaitan maqasid syariah dan seumpamanya itu. Baik, tanpa buang masa, kerana line saya kurang bagus, saya nak terus pass kepada kedua orang Tok Guru kita ni, iaitu Fadilatul Syekh Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Haji Mahmud Zudi Haji Abdul Majid dan juga Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Kamil Haji Abdul Majid hafizahumallahu taala. Hari ini kita masuk prinsip ke-9, asas yang ke-9. Tok Muk bagi, bagaimana biasa, dia bagi nama yang lebih kita dekat di hati kita lah. Ringkas lagi daripada tajuk yang Tok Muk bagi itu, usahlah mengambil berat kepada benda remeh-temeh. Baik, matan asal Imam Al-Banna yang dinukilkan jadi nisbah kepada Imam Al-Banna, Al-Usulut Tasi' wa kullu mas'alati la yanbani 'alaiha 'amalun fal khawdu fiha min at-takalluf alladhi nuhina 'anhu syar'an wa min dhalika كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع والخوض في معاني الآيات القرآنية التي لم يصل إليها العلم بعد والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته وفي التأول منduhah. Maksudnya memperdalam perbahasan tentang masalah-masalah yang amal tidak dibangun di atasnya, yakni tidak menghasilkan amal yang nyata, adalah sikap memaksa diri yang dilarang Islam. Misalnya memperluas perbahasan tentang pelbagai hukum bagi masalah-masalah yang tidak benar-benar terjadi. Memperbincangkan makna ayat-ayat Quranul Karim yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan, perdebatan dalam membandingkan keutamaan sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, atau memperbincangkan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Setiap orang memiliki keutamaan sebagai sahabat Nabi SAW dan pahala dari niat mereka, sedang mentakwil perselisihan mereka dapat menghindarkan diri daripada dosa. Baik, daripada apa yang diperbincangkan di sini jelas bahawa seolah-olah Imam Al-Banna cuba mengangkat dan cuba untuk menggagaskan bahawa orang Islam mesti fokus kepada benda yang benar-benar berfaedah dan besar, dan cuba sebaik mungkin menghindari daripada perkara-perkara yang kecil dan tidak bagi manfaat sangat kepada agama dan bangsa dan juga diri mereka sendiri. Jadi dari premis itu mungkin kita boleh minta Tok Muk untuk mengulas, membincangkan apakah mungkin indikator yang Tok Muk nak share dengan kita bila nak tahu dalam bab agama, dalam bab benda bagi dia besar-besarkan. Mungkin pengalaman Tok Muk boleh mengajar kami beberapa perkara khususnya dalam urusan agama dan urusan kehidupan lah. Mungkin kita boleh mula dengan Tok Muk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas dan padatnya tajuk ini, dalam budaya kita, saya boleh kata perlu mengelakkan diri daripada cakap-cakap politik kedai kopi. Mana tidak semestinya kedai politik, tapi maknanya cakap-cakap kedai kopi ni apa saja nak cakap. Begitu kan? Jadi dalam Islam ini
banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang menyebut bahawa dia kata antara sifat baik orang Islam itu ialah dia tidak bercakap tentang ma la ya'nihi. Walaupun benda tu benda praktikal, tapi yang tidak sangkut paut dengan dia. Dia nak cakap tentang yang apa dia tak boleh. Tak patutlah, itu bukan akhlak Islam. Begitu juga dalam ayat Quran, kalau kita tafsir secara jauh, Bismillahirrahmanirrahim, lima taquluna ma la taf'alun. Ada banyak orang tafsir, mengapa kamu cakap saja tak buat. Tapi boleh juga kita tafsirkan, jangan duk cakap benda yang tidak praktikal, bukan untuk nak buat. Maknanya sama ada sesuatu itu praktikal atau tidak, tetapi bagi kita yang nak cakap ni tidak praktikal, baiklah kita elakkan. Itu kata Imam Hassan Banna. Maknanya seorang yang committed dengan organisasi dia perlu mempunyai satu disiplin hidup yang tidak bercakap gaya orang cakap kedai kopi. Itu intro saya lah. Baik, Dr. Kamil mungkin ada perspektif untuk menambah ataupun memberi yang mungkin berbeza sedikit dalam arti kata benda utama dengan benda yang tak perlu diberi perhatian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung yang Datuk Muk tadi, saya rasa satu daripada ciri syariat Islam ialah al-waqi'iyah. Al-waqi'iyah ni kita kata realistik. Jadi dalam Islam ni, dia tidak bercakap benda khayalan, dia awang-awangan. Seperti dibuat oleh orang ajaran salah. Orang ajaran salah, dia sengaja cari benda yang orang tak faham. Kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat. Kemudian dia mencari-cari pula benda yang sukar. Misalnya Ashabul Kahfi, nama dia apa, anjing dia nama apa. Lepas tu semua nak cari nama dan sebagainya. Jadi dalam Al-Quran, kalau benda tu penting, dia dah sebut. Tapi sebab dia bukan nak ceritakan individu tu, dia nak ambil iktibar daripada cerita tu. Ibrah. Macam katalah cerita Nabi Sulaiman tu. Ifrit bawa gini. Kemudian seorang lelaki tu, skrip mata bawa. Tak cerita siapa skrip mata tu. Siapa nama dia. Jadi banyak dalam hadis tu, dia cerita tu benda yang waqi'i. Kemudian waqi'i, realistik Islam ni pula, dia banyak, kita katakan daripada hukum yang ada, kemudian kan sebab hukum tu tak diadakan. Daripada satu hukum, tukar pada hukum lain kerana sebab-sebab tertentu. Misal katalah, daripada asal ambil air semaya dengan air dia tukar dengan tayamum, cukup dengan tanah. Kemudian daripada semaya 4 rakaat, kerana musafir, jadi 2 rakaat. Jadi benda-benda itu benda yang realistik dan kita perlu untuk faham. Jadi banyak yang kita nak belajar benda yang boleh kita faham. Tidak sengaja-sengaja mencari andaya-andaya kalau begitu, kalau begini. Malah hadis Nabi mengatakan, kalau banyak kalau tu, syaitan boleh masuk. Syaitan boleh masuk. Jadi sebab itu sebab itu kita tengok di begini makna Islam ni dia betul-betul waqi'i lah. Boleh kita rumuskan bahawa Islam ni ajar kita ambil benda hak jelas di depan dulu. Maksudnya yang belum lagi jelas, yang belum lagi yang samar dan seumpamanya biar dulu. Maksudnya keutamaannya di situ. Baik, antara poin yang Tok Mu nak tambah? Dia nak tambah, nak sambung dengan Dr. Kamil ni. Comel. Cuma sabit yang tadi jugalah sebab poin dalam kitab syarahana tadi dia sebut as-su'alu amma la yaqa', yakni menanyakan hal-hal yang tidak realistik. Saya nampak dia lebih, anda nampak dia lebih pada nak tunjuk pandai. Iyalah. Mungkin sambung macam ni. Kalau kita kaji sebenarnya Imam Banna dan apa tu dia punya pertubuhan tu, Ikhwan. Ini adalah gerakan salafi. Gerakan salafi sebenarnya.
tetapi dia tidak declare bahawa saya ini satu gerakan salafi sebab takut disalahgunakan konsep salafi itu. Maknanya beliau mahu membawa masyarakat Islam itu kepada perangai as-salafus salih, para ulama Islam ini dan ahli gerakan Islam. Salafus salih. Saya nak cuba sentuh antara salafi dengan khalafi. Orang-orang salafi ini, dia bercakap seada-adanya, secukup-cukupnya. Maknanya pada zaman sahabah, zaman tabi'in, fiqh ni dia tidak panjang. Sebab itu, kalau saya nak ambil fiqh sajalah, kalau kita suruh Dr. Kamil cakap tentang ilmu kalam, lagi banyak. Lagi teruk sebab saya gelar ke ilmu kalam tu ilmu cakap-cakap. Banyak teori-teori yang tak sangkut paut. Tapi bidang dia, saya nak cakap tentang fiqh ni, fiqh salafi, dia tidak masuk kepada tafri'at, tidak masuk kepada andaya, al-fiqhul fardi, tidak ada sebagainya. Jadi dia cakap setakat yang perlu untuk amalkan pada hari itu. Jadi inilah objektif daripada perenggan ini yang cuba dinasihati oleh Imam Banna supaya orang ikhwan itu tidak bercakap lebih daripada apa keperluan nak diamalkan pada waktu itu. Jadi beza antara salafi dengan khalafi ini, bila Islam telah mengalami kejatuhan tamadun, maka ulama-ulama khalafi sebelum tu pun adalah ulama-ulama yang ashabul mazahib tu dipanggil ulama khalaf juga. Dan mereka itu terlampau banyak bercakap, terlampau banyak berteori dan sebagainya, sehingga kadang-kadang teori dia tu jauh pergi. Dan kita katakan, misalnya orang buat membuat qawaid fiqh. Qawaid fiqh itu maknanya oleh kerana fatwa-fatwa terlampau banyak, furuk tu banyak, dia masukkan allocate dalam grup ni. Tapi sebenarnya allocation tu banyak yang tak betul. Sebab berasaskan kepada teori yang simple. Oleh kerana itu, kata Hasan Banna, kita elokkan benda-benda ni supaya tidak menjadi salah faham bagi orang-orang yang datang kemudian. Itu nak sambung dengan Dr. Kamil tadi lah. Lepas tu kalau Dr. Kamil nak jawab yang Ustaz Zarudin tanya ni, okey lah juga. Tak ada apalah. Sela lah. Baik, boleh dengar suara saya? Ya, boleh ni. Ada orang duduk nelefon pula. Baik, seterusnya antara poin yang disebut juga dalam matan ataupun teks usul tasi' ini adalah al-khawdu fil ayatil ilmiyah, iaitu mendalami ayat-ayat tentang pengetahuan. Cuma kita juga tahu al-ilmiyah ni juga setengah-setengah ulama terjemahkan sebagai saintifik. Sebagaimana dalam Quran adanya dipanggil ijazul ilmi, mukjizat fakta saintifik lah, gitu lebih kurang. Jadi soalnya Imam Banna nak jelaskan bahawa banyak lagi ayat Quran mu tak habis kaji ni. Yang zahir ayat tu pun tak baca, tak hurai, tak dalami habis lagi. Jadi jangan pergi sebagaimana hak Dr. Kamil sebut tadi lah, duk cari benda batin di sebalik ayat yang zahir. Jadi terbalik habis licing 360 darjah. 180 darjah, yakni terbalik. Benda hak sepatutnya A jadi Z terus. Jadi mungkin Dr. Kamil saya pasti juga setuh lah sikit sebanyak metodologi batiniyah dalam memahami ayat Quran ni. Dan sikit sebanyak kita tahu orang kampung kita banyak rupanya yang terpengaruh dan dia rasa benda tu adalah ilmu tinggi, ilmu dalam, level tinggi. Bila boleh bercakap benda-benda yang orang lain tak bercakap, orang lain tak tahu ni, tadilah kenapa solat Tok Muk kalau nak dengar cerita. Ya. Ada orang tanya soalan Ustaz Kamil, dia kata okey, dia kata cuba fikir, dia kata kalau seseorang itu kencing, maka batal wuduk dia, ataupun bila seseorang itu kencing tak kena mandi wajib, dan air kencing itu najis. Air kencing itu najis, tapi tuan dia tu tidak kena mandi wajib. Tetapi bila mana keluar air mani itu suci. Tetapi tuan dia kena mandi wajib.
Jadi soalan dia tanya, boleh ke tidak air mani itu kita guna untuk wuduk? Ni soalan. Dia nak dia nak stimul lah tu, bau cukup. Jadi ada sahabat anda kata kalau orang tanya gitu ke entah jawab gini lah ke dia. Suruh dia buat mari dulu sebeldi benda tu. Jadi walaupun nampak macam kelakar, tapi di sana ada tendensi orang kita lah sebahagian ni hok minat benda-benda lagu tu. Bagi dia itu ilmu dalam, ilmu tinggi. Bila boleh bercakap benda-benda yang orang ramai tak bercakap di surau masjid tak ada. Jadi dia boleh bercakap tu. Mungkin Dr. Kamil boleh ulas sikit lah. Sepengalaman duduk baca pasal batiniah di alam Melayu semua ni. Soalan tu sama dengan soalan dia kata apa hukum seorang tu berketuk dalam guni. Lepas tu dia pikul guni tu, sah ke tak sembahyang dia. Jadi saya pergi bak akidah lah. Saya pergi bak akidah. Kalau bak akidah kita tengok, Quran kata ada akidah ayat-ayat muhkamat. Ada ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat muhkamat ni ayat terang-terang. Orang mudah nak faham. Tapi ayat mutasyabihat ni ayat yang sukar nak faham. Tapi Quran dah bagi tahu dah. Wa akharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah. Jadi zaygun. Dan dia boleh membawa kepada fitnah. Jadi sebab tu dalam kehidupan kita harian, bab akidah ni, benda yang pelik-pelik ni banyak dibawa oleh guru-guru yang menamakan diri mereka sebagai guru hakikat. Kenapa hakikat begitu? Kenapa hakikat begini? Apa hakikat pada Hamidah? Ada pada hakikat tu, hakikat ni. Akhir semua hakikat. Dan mereka ni percaya setiap ayat Quran tu ada takwil dia. Dan takwil dia tu tak sama dengan apa yang kita baca dalam kehidupan biasa kita. Wuduk tu makna lain, mandi junub tu makna lain, taubat tu makna lain. Dan semua dia beri makna-makna yang mereka tahu ikut fikir masing-masing lah. Jadi sebab ni, kemuncak dia saya tengok benda-benda ni, kita pergi kepada ilmu laduni. Laduni tu surah Kahfi tu, min ladunna tu. Semua di sini kita nak sebut tentang laduni ni. Apa kriteria yang membezakan min ladunillah dengan miladni syaitan. Kalau orang tidak ada ilmu. Sebab itulah Ibn Taymiyah tulis Al-Furqan baina awliya'illah wa awliya'i syaitan. Semua mengaku wali. Tapi yang ni wali syaitan. Yang ni wali Allah. Jadi sebab itulah. Daripada ilmu yang tinggi. Dari bab-bab tasawuf. Sampailah kepada benda-benda fiqh. Sampailah benda-benda akhlak. Sampai benda-benda lain juga. Kita akan ada orang yang memang suka mencari benda-benda yang mengharu birukan pemikiran orang dan tidak ada tambahan kepada amalan pun. La yusmilu wa la yughni min ju'. Tahu benda tu bercakap yang sedapnya. Buih mulut-mulut. Tapi amalan tak ada. Dan Islam ni kita kata tadi, Islam ni dia waqi'i, dia amali. Dia nak menanam banyak, mengetam banyak. Sebab kita pergi akhirat nak cari pendapatan, nak mengetam. Tapi kalau ke dunia ni, nak tanam benda-benda yang tak berharga, tak ada harga ni, tak ada nilai ni, apa-apa ke. Sebab itulah saya nak sebut hatta perkara tinggi pun. Dalam ilmu tasawuf sebagai contoh. Ada orang dia nak dalami sangat tasawuf. Padahal ilmu tasawuf ni dia kata, macam orang naik gunung Everest. Ada orang dia kata, aku nak naik apa naik gunung Everest? Baiklah aku duduk menanam. Buat padi ke, waktu ke. Tapi ada orang dia minat naik gunung Everest tu. Ada pula orang suka nak, apa orang panggil, snorkeling ke apa dia. Dia naik, turun dalam laut. Cari mutiara. Diving. Apa tu. Kadang-kadang mati lemah gitu lah. Sama juga yang naik Everest tadi. Mati atas bukit gitu. Tapi dia kata nak keseronokan. Tapi bagi orang biasa, inilah jawapan Qardawi kepada orang yang tentang ilmu laduni lah, tentang nak pergi bab-bab khayal-khayal, fanak, tak fanak dan sebagainya. Dia kata, kerja atas dunia sebagai khalifah Allah, dia tak habis-habis nak buat lagi. Apa nak sibuk nak cari benda-benda yang
tinggi sangatlah. Sedangkan hak sesak. Kita kan nak makan pun tak cukup lagi ni. Anak nak makan di rumah pun tak ada lagi ni. Beras yang payah, reguri pun tak ada lagi ni. Gula pun tak cukup lagi ni. Tiba-tiba nak pergi bicara bab tinggi-tinggi. Kita pun dengar dia cakap tu selopor, tak tahu apa. Dia pun sangat Dr. Kamil, kalau boleh tak kalau nak kata gini, ialah kita ni nak kata radikal tu tidak. Cuma kita ialah kita, maksudnya anda pernah terfikir, kalaulah aku tulis sebuah buku, tajuk dia Islam tanpa sufi, tasawuf dan tarikat. Agak-agaknya apa pandangan masyarakat ataupun mungkin ialah dari satu segi nampak macam anda cuba nak nafikan sumbangan sufi, tasawuf dan tarikat kepada Islam lah. Dan tapi premis kita adalah kita cuba nak fahamkan bahawa di sana telah wujud asas-asas yang kamu duk bahas dalam sufi, tarikat, tasawuf, iaitu kalau dalam hadis-hadis Nabi guna istilah ar-riqaq ataupun dia panggil apa semua zuhud, dan itulah prinsip-prinsip asas yang dikatakan tasawuf kemudiannya yang kita lawan ni yang melampau apa semualah. Cumanya anda cuba nak fahamkan kata adakah kalau Islam ni tak ada sufi, tasawuf dengan tarikat ni tidak sempurna Islam tu sendiri. Lagu mana Dr. Kamil boleh respon? Anak sikit, kita pun tak boleh nak melampau lah. Makna kita ambil hadis yang paling utama sekali, hadis Jibril tu. Apa makna iman, apa makna Islam, apa makna ihsan. Jadi ihsan tu sebenarnya dah masuk bidang tasawuf. Cuma dalam tasawuf ni, seperti iman dengan amalan, ada yang fardu, misalnya ikhlas. Ikhlas tu fardu. Tapi setakat mana dia fardu tu, berapa dia punya volume dia tu, lepas dia tu, dia bermewah-mewah lah. Sama juga zuhud. Zuhud tu perlu. Tapi nak zuhud sangat tu, dia dah bermewah-mewah lah. Warak macam tu juga. Warak perlu. Tapi kalau nak warak sangat tu, ada masuk yang lain pula. Jadi maknanya, dalam benchmark dia, maknanya minimum ada, pertengahan ada, atas ada. Jadi sekarang ni ada ini bab atas tu. Yang bab bawah, yang bab pertengahan ni, kita boleh terima belah-belah lah. Tapi nak begini, wahdatul wujud, wahdatul syuhud tu. Sebab tu nak sebut satu. Wahdatul wujud Ibn Arabi tu, bagi orang syok tak, dia bersatu dengan Tuhan. Tapi kata Iqbal, kalau bersatu dengan Tuhan, tak kuatlah kita. Itu dia bawa teori ego tu, teori diri kita tu. Kita terkena ego, kena diri. Kudi. Asrar khudi dia tu. Jadi di sini perbezaannya. Sebab itulah pandangan macam Ibn Arabi, Ittihad, Hulu dan macam-macam ni. Ramai orang tak setuju. Malah dikatakan ialah pengaruh-pengaruh dibawa oleh pengaruh asing daripada Parsi ke daripada India. Termasuklah fanak dan fanak. Fanak saja tak nak lagi dia nak. Fanaul fanak. Istilah dia. Fanaul fanak. Mimpi dalam mimpi. Macam mana nak cerita benda tu? Jadi kadang-kadang cerita benda tu, orang bercerita pun tak faham. Saja je tu provok tu Ustaz Kamil tu nak tahu jawapan dia. Tapi jawapan dia tu sentiasa bijaksana waktu kita sokong tu. Tok Muk mungkin ada Tok Muk mungkin ada pandangan sikit dari sudut fiqh tadi. Sebab daripada akidah tadi dia akan berturutan kepada fiqh semaya apa semua tu efek dia. Adik lanjutan daripada tu Tok Muk. Mungkin boleh ulas sikit. Dia macam ni lah. Saya sorot daripada atas sikit. Orang yang berfikir secara yang dikatakan berfikir secara yang tidak praktikal tadi ialah satu sifat orang yang berfikir terlampau vertikal. Ini saya nak bangkit balik ni. Ada dua cara kita berfikir. Satu berfikir secara vertikal, satu berfikir secara horizontal. Orang yang berfikir secara terlampau horizontal, pikiran dia akan sangat meluas tetapi tidak mendalam. Tidak mendalam. Orang yang berfikir sangat vertikal,
dia akan sangat mendalam macam gali telaga, tetapi dia tidak meluas. Jadi kalau kita berfikir secara vertikal ni tanpa mengambil kira horizontal, jadi macam tu tak adalah. Nak fikir tentang khuludul khulud, tentang nak apa tu wahdatul wuhud. Jadi macam mana nak pergi sampai halus-halus sampai kepada peringkat pemikiran dia tu tidak ada arti lagi dan tidak ada practicality lagi. Itu yang menjadi masalah. Sebab tu pemikiran yang betul-betul bagus ialah kena campur di antara vertikal dengan horizontal. Di mana vertikal boleh pergi sedalam mungkin, dia hanya tertakluk kepada 4 persegi dia punya perselisihan, dia punya clash dengan horizontal tu. Itu saja dia boleh pergi. Katalah dari segi horizontalnya kita ada misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu saja. Maka dia tak boleh pergi lebih jauh daripada itu, dia tidak praktikalnya. Macam juga orang horizontal nak luas sangat sampai nak kaji tentang apa-apa semua sekali, tapi ternyata kajian dia itu tidak mendalam. Jadi oleh kerana itu, saya nak sambung yang Dr. Kamil tadi, maknanya boleh kita membaca dan meminati hasil-hasil kajian seperti ini sebagai satu hiburan. Dulu zaman tahun 45, 40-an, orang berbalah tentang sama ada seni itu untuk seni atau seni untuk rakyat, masyarakat. Kalau seni untuk seni, pergilah ke mana-mana pun. Sampai kepada sajak kabur, sampai kepada lukisan abstrak, sampai kepada apa. Tapi bagi peminat dia, lukisan abstrak Picasso itu, cukup baik. Tapi untuk orang awam, tak boleh lah. Tak tahu. Sebab dia tak sampai. Orang cerita satu masa, ada seorang pelukis. Ini cerita daripada Indonesia lah ni. Dia melukis, kemudian dia fed up hari itu. Kemudian bila dia fed up itu, dia sepak tong cat dia tu sepak kena ke canvas lukisan dia tu. Kemudian dia balik, frust. Minggu depan dia pergi, dia tengok yang dia sepak dengan kaki itu satu abstrak lukisan yang sangat baik. Maka dia buat pameran. Dia buat pameran, lukisan itu dapat nombor 1. Sentiasa dapat nombor 1, lukisan abstrak. Macam juga tahun 45, 40-an lah sekarang ni, sajak-sajak mana ada sajak kabur dah. Tapi sajak tu, sebelum Osman Awang. Bila sajak-sajak kabur ni kadang-kadang sangat tinggi dia punya nilai, sampai orang kata, bila tak faham tu, itu lebih tinggi nilai. Jadi setengah orang tu, bila dia buat sesuatu sampai orang tak faham, itu tinggi ilmuan dia. Tapi ilmu dia seni untuk seni, berfikir untuk semata-mata berlatih berfikir. Sebab tu dalam fiqh ada satu polemik yang sangat menarik antara Asnawi dengan Baidawi. Dalam Badakhshi, ini Dr. Kamil pun belajar ni masalah dalam Badakhshi itu dia bincang, akhir sekali dia kata tak ada apa-apa, mental exercise sahaja. Ini yang kita katakan sampai dia menjadikan ilmu itu sebagai ilmu mandul. Tubuh gemuk elok, sihat, tapi tak ada natijah, mandul. Ini yang kita dia panggil riadah akliyah. Ya, riadah akliyah saja. Maknanya Hasan Banna dia tidak marah kepada masyarakat umum. Awak nak jadi mutasawwif, nak jadi apa, pergilah masuk dalam lubang bewak pun tak apa. Tetapi kalau awak nak jadi pejuang dalam sebuah pertubuhan yang memperjuangkan kembali kepada semangat salafi yang tidak begitu salafi yang tidak ekstrim, maka kena ikut follow ni, jadi orang yang sederhana, yang orang yang menjadi pengasas kepada tamadun baru Islam. Itu tujuan dia sebenarnya. Jadi dakwah-dakwah dia tu untuk membina semula Islam yang sudah jatuh. Dah. Semalam kita sampai kepada 100 tahun kerajaan Turki jatuh dah. Turki Utsmaniyah 100 tahun. 1453.
kejatuhan dia. 1992, 1925. 25. Begitulah, betul, saya pun tak berapa itu tu. Jadi inilah maknanya beginilah sebenarnya. Ilmu ni dia macam roda juga. Mula dengan basic. Kemudian makin kita garap, dia sampai kepada satu peringkat di mana sampai terlampau tinggi. Orang tak faham. Maka menjadi kewajipan bagi ulama baru yang datang tu, dia mesti rationalizekan balik. Maknanya teori yang tinggi itu bila dia rationalizekan balik, dia menjadi satu ilmu baru yang tinggi juga. Masalahnya bila orang-orang ahli teori yang tinggi-tinggi ni bawa ilmu itu ke tinggi, tidak ada orang yang nak rationalize. Ini kekurangannya. Bukan kekurangan orang ni, misalnya kata Dr. Kamil tasawuf tadi kan. Jadi tasawuf tadi bila sampai tinggi, kena ada orang yang cuba memutarkan balik ilmu itu. Macam kalau bidang saya, bidang fiqh. Al-fiqhul iftiradi terlampau banyak dalam mazhab Hanafi. Kalau kita boleh rasionalkan mazhab Hanafi itu, kita ambil asas-asas dia yang begitu tinggi, maka kita cuba landingkan dalam masa sekarang, maka kita boleh melahirkan ilmu baru yang tinggi tetapi praktikal. Sebab kita masukkan balik dengan. Tapi Tok Mu, bolehkah anak kata orang yang layak buat begitu bukan calon-calon orang? Dia mesti menguasai ilmu tinggi itu dulu. Maksudnya level ilmu dia tu kena level yang sama tinggi ataupun lebih lagi. Barulah dia boleh rumuskan untuk memudahkan itu. Okey. Dia macam ni. Nabi kata setiap 100 tahun tu ada mujaddid. Itu mujaddid yang hebatlah. Tetapi dalam setiap masa tu ada tajdid sebenarnya. Macam tubuh kita. Tubuh kita hari ini bukan tubuh kita semalam. Kita mulai daripada kromosom. Sampai kita berkembang macam ni. Jadi kita punya ada sel-sel mati, ada sel baru apa semua. Jadi tajdid tu. Kalau tak ada tajdid tu mati lagi. Mana bandingan untuk orang kampung lebih senang kalau kita berdiri di hadapan sebuah sungai yang sedang mengalir, maka pada minit ini sungai itu menjadi sejarah. Minit lain tu dia sudah jadi mengalir kan? Jadi antara realiti, sejarah dan sebagainya. Jadi kata Umar Khayyam, orang yang boleh mencampurkan antara semalam, besok dan hari ini ialah orang yang kuat. Kerana besok telah pergi. Besok kerana semalam sudah pergi. Besok masih dalam cita-cita. Bawa antara nostalgia dengan cita-cita tu, dia jadi realiti. Perjuangan kita pada hari ini, maka dia lahir sebagai orang yang kuat. Jadi macam tu. Jadi soalnya, kalau kita bercakap tentang profesional, tentang filosofi, tentang akademik sekarang ini, orang yang nak tajdid tu, dia kena tahu jangan sekadar ilmu pengkhususan secara vertikal. Dia pergi melampau dan dia tidak tengok kepada ilmu-ilmu lain di sekitar. Tetapi dia kena tahu juga ilmu yang horizontal. Sebab itu kita kata seorang profesor yang kita katakan apa tu, orang panggil istilah profesor yang apa tu, dia kena ada, dia panggil apa tu, interdisciplinary. Jadi bila dia interdisciplinary, dia boleh tengok ekonomi macam mana, undang-undang macam mana, Islam macam mana, Quran, Sunnah dan realiti sosial dan sebagainya. Dia campurkan, maka dia jadi ilmu baru yang praktikal pada hari itu. Kita boleh wujudkan orang macam ni. Sepatnya sebuah universiti yang bagus, macam kata-katakan sekarang Oxford University, dia melahirkan orang interdisciplinary. Itu yang bagusnya. Tapi kalau kita ni, ini yang maknanya kita criticize pengajian di pondok kita ni, kita just follow, kita turas tanpa mengambil kira perkembangan semasa, ilmu-ilmu dalam bidang lain. Jadi kalau kita orang yang ada turas ni, dia pergi kepada disiplin lain, maka dia jadi hebat. Baik, kita ke poin seterusnya sebab kita kejar masa sikit.
ada satu poin lagi menarik dan dia beralih daripada apa yang kita bincang tadi, benda yang lebih khusus yang menjadi fitnah besar daripada zaman para sahabat sampailah sekarang, iaitu berkaitan dengan perselisihan sahabat. Jadi Imam Al-Banna dalam matan ini dengan jelas menggesa bila kata berkaitan dengan isu besar dengan isu kecil ini. Imam Al-Banna menegaskan bahawa tidak perlulah dibawa-bawa lagi isu pertelingkahan sesama sahabat itu, soalnya kita pula bawa sokong Ali tidak sokong Muawiyah tidak sokong Ali, sedangkan perkara itu sudah lama berlalu. Yang sewajarnya kita belajar sejarah itu, mengambil ibrah, tidak lagi duduk jadi sokong dan seumpama membawa amarah, membawa nostalgia itu secara melampau dan seumpama. Jadi saya nampak Tok Muk senyum di situ, dia ada pandangan yang menarik di situ tu. Kita pergi ke Tok Muk dulu sebelum kita pergi ke data kami, insya-Allah. Oh gitu. Kita mau ada dia bunyi di sini al-mufadalatu bainal ashabi wa khalafihim. Maksudnya membanding para sahabat, khilaf-khilaf di antara mereka dan seumpamanya itu. Khilaf fiqh, khilaf akidah itu tidak ada masalah sangat sebab ia sudah ditangani secara ilmiah oleh para ulama. Tapi khilaf dari sudut mauqif politik itu, yang ni yang sampai sekarang pun soalnya masih tak selesai untuk difahami dan masih lagi dicanang-canang dan seumpamanya. Tok Muk ada respon terhadap isu tersebut? Ada, cuma nak bagi banyak kau Dr. Kamil sebab dia sedap, dia melayar sedap tu. Tapi saya nak setuh ikut sikit. Sikit. Tok Muk sikit, lepas kita bagi Dr. Kamil. Kita bagi molek. Jadi cumanya sebelum tu saya nak sebut kegerahan orang-orang moden yang dia rasa dia tu orang yang ada ilmu dalam sains. Dia cuba mentafsirkan fenomena alam ini, dia cuba tolok banding dengan apa yang ada dalam Quran dan sebagainya. Sebenarnya Quran itu suatu wadah yang tidak akan habis, lebih besar daripada lautan. Okey? Jadi sekarang ni awak ambil air laut setimba, kemudian awak cuba ambil lah apa-apa benda lain banding dengan dia. Jadi tak adil. Dalam sejarah penulisan moden Islam, kita ada Dr. Abdul Razak Naufal, orang ahli sains dalam bidang pertanian. Okey? Dia mula-mula sekali tidak ahli tafsir. Dia orang pertanian. Dia menulis sebuah buku Allah wal Ilmul Hadis. Mula-mula tu bukan main lagi masyhur. Akhir sekali bila dikritisais, maka dia menarik balik buku tu dan dia bertaubat. Dia sebenarnya telah menyelewengkan ilmu. Bukan Mustafa Abdul Razik tu, itu cerita lain. Ini Abdul Razak Naufal. Kemudian contoh yang kedua ialah ialah Mustafa Mahmud, Dr. Mustafa Mahmud. Saya sangat berminat tu masa duduk di Mesir tu. Sebab dia banyak Al-Quran wal ilmul hadis wal ilmul hadis. Mustafa Mahmud. Dia punya ulasan kemai lagi, macam dia kata konsep mencuri dan rasuah. Dia kata mencuri dan rasuah yang kita kenal ni sikit. Yang paling bahaya sekali mencuri masa dan melakukan kita katakan dalam bahasa Inggeris rasuah tu corruption dalam bentuk yang lain. Yang ni tu sikit sangat. Sebab tu saya sangat terpengaruh dengan pandangan-pandangan beliau itu. Tapi akhirnya bila dikritik oleh orang, maka dia kata okey. Saya pun tak betul juga. Saya buat balik Dr. Mustafa Mahmud, apa semua sekali kita berminat. Saya ingat nak hadiah kepada almarhum Datuk Mufti Haji Makno satu. Kita rasa hebat sangat, rupanya kita rasa hebat tu tak sehebat sangat. Jadi masalah Dr. Kamil tadi, masalah soalan tadi, saya nak masuk sini. Jadi sebelum saya tinggal saya nak nasihatlah kepada rakan-rakan kita yang ada latar belakang saintifik dan sebagainya. Berhati-hatilah apabila kita nak tafsirkan Quran berasaskan kepada nilai-nilai sains sekarang. Sebab nilai sains itu berubah. Akhir sekali tak Quran itu apa semua sekali kan. Jadi yang tadi Ustaz Zaruddin tanya tadi, beginilah sebenarnya.
secara positifnya, bila kita baca sirah sahabat dengan perkelahian, dengan perbezaan pendapat apa semua sekali, saya nak kesimpulan, tak, jangan mahu kat saya dah. Kesimpulannya, apa yang kita duk balas politik UMNO lah, PAH lah, amanah lah, apa lagi tu? Mediasi Bersatu apa semua sekali tu. Itulah al-khawdu fi syai'un ghaira amali. Maknanya perpalahan yang tak ada arti. Sedangkan para sahabat sendiri berbeza pendapat sampai berperang, berapa semua sekali. Apakah perbezaan politik kita pada hari ini sikit sebanyak tak tahu dasar, tak tahu ideologi mana. Cuma perbalahan kerana kepentinganmu nak masuk calon, aku nak masuk calon. Orang UMNO nak isi banyak, orang Persatu nak isi banyak, PAH nak banyak, apa tu imanah. Jadi oleh kerana itu, tanggungjawab kita ulama Islam yang kalau nak ikut Hasan Banna, kita tidak patut memihak kepada mana-mana. Kita patut menjadi pendakwah yang menyatukan mereka itu. Itu satu kesimpulan yang saya rasa lebih baik mungkin kita bincang bila-bila masa kan. Maknanya kalau kita pergi duk defend mana-mana parti politik ke apa semua kan, jadi kata al-khawdu fi syai'in la faidata fihi. Itu yang saya nak bawa. Dan adakah Tok Muk nampak MDN ke arah itu sebenarnya tu? Ada ke? Yes, kita buat. Tetapi tenggelam dalam tu. Sebab macam ni, MDN ni dia nak puji hak sendiri lah dah. Nak puji hak sendiri tu. Kita tahu bila kita patut bersuara dan bila kita tak patut bersuara. Dalam dunia yang kelam kabut dengan kita katakan semua orang tak nak bersatu. Kita nak pergi jaja perpaduan kepada mereka itu satu benda yang tidak ada arti. Sebab tu sekarang kita diam. Kelahilah. Habis-habis saya kata orang politik ni macam monyet. Macam monyet. Kok mana pun dia mesti kelahi sama dia. Kalau tak boleh kelahi, kita tamat jauh-jauh, dia kenyih. Ini Bang Hamzah lah, sipu saya kata. Dia kenyih. Okey, kalau kita tamat jauh lagi, dia boleh lagi kelahi dengan ekor dia. Dia kelahi dengan ekor dia. Itu tabiat orang politik. Kita kena terima tabiat ini. Jadi bila kamu berkelahi, geger, gegok macam apa dalam kalau wayang kulit saya boleh ceritalah. Geger, gegok dalam wayang kulit, tak usah campurlah. Awak akan jadi mangsa. Itu yang MDN kata. Jadi oleh kerana itu, kita senyap sekarang ni. Jadi kita tunggu pada bila awak letih, barulah saya nak muncul. Kita nak jadi pok dogo lah, upaya begitulah. Dulu kita bising tentang perpaduan sampai pada pilihan raya. Jadi rakyat pun cerita, aku nak ni. Kemudian lepas tu kita diam. Bila kita diam tu kita mengumpulkan tenaga sampai pada peringkat tertentu, kita akan voice kita punya pandangan. Dan kita harap masyarakat kita boleh menerima apa yang sebab berasaskan kepada kajian, penelitian, pemerhatian yang kita lakukan. Hak lain itu suruh kepada Dr. Kamil lah. Dia cerita. Baik, kita berhenti situ dulu Tok Muk. Kita pergi pada Dr. Kamil. Ulasan panjang sekaligus mungkin rumus ada penutup lah. Iaitu al-mufadalatu bainal ashabi wa khalafihim. Yakni membandingkan para sahabat tu dianggap sebagai benda yang tidak ada faedah lah maksudnya dalam arti kata itu, kerana ia berlanjutan sampai sekarang dan masih lagi ada orang mengangkat sentimen-sentimen itu dan juga menghasilkan ideologi politik mungkin atas kita kata semangat tersebut dan seumpamanya. Macam mana Dr. Kamil melihat isu tersebut yang kemudian kita tahu Syiah menjadi satu akidah lah di atas bara itu, dibarakan sampailah sekarang. Saya nak kenal sebuah buku baru Al-Khilafatus Siyasiyah Baina Sahabah. Perselisihan politik di kalangan sahabat. Risalatu fi makanatil asas wa qudsiyatun mabadi Syangkiti. Dan buku ni diberi kata panduan oleh Qardawi dan juga Rashid Wanusi. Jadi Syangkiti telah membuat 20 lebih kaedah-kaedah kita nak selesaikan masalah ni. Dan banyak kaedah-kaedah kita pakai sebelum ni pun kita kena muhasabah. Revise balik. Review. Pertama sekali satu contoh. Kita banyak rojak tafsir Tabari.
Tapi tafsir Tabari sendiri itu dia tidak sekuat hadis dari segi naklinya. Kemudian dari segi riwayat pula. Jadi dia cadangkan kita balik kepada hadis-hadis yang banyak bertabur tu lebih daripada melihat kepada kitab-kitab sejarah tu. Jadi kitab-kitab sejarah pun kita kena tapis balik walaupun daripada Tabari ke, walaupun daripada yang kita kata kitab-kitab yang memang disebut sebagai kitab yang hebat. Ibnu Hisham. Ibnu Hisham dan sebagainya. Kemudian sahabat-sahabat ni kita kena terima. Dia ni generasi terbaik. Dan setiap mereka tu ada kebaikan-kebaikan mereka. Dan kebaikan-kebaikan mereka tu saya teringat ada orang satu kata, orang duk katalah duk kata kepada apa Muawiyah ni, begini. Tapi ada seorang penulis tengok Ahmad Yahdian dulu. Kita baca. Dia kata debu yang ada di kaki Muawiyah tu tak padan dengan apa yang ada pada kamu. Pada kamu tu kamu siapa? Kamu tabi'in. Dari debu-debu pasir di kaki kuda sahabat tak padan nak banding hak tabi'in. Apa saya dengan kita sekarang ni? Sedangkan mereka ni generasi yang terbaik, dan kita nak tengoklah kita dengan mereka tu. Sebab tu saya dah katakan dulu, bagaimana Ali-nya, bagaimana Muawiyahnya, bagaimana sahabat-sahabat yang lain. Yang Nabi kata dah masuk syurga 10 orang tu, jamin dah. Jadi benda-benda ini, saya cadangkanlah. Buku ni saya pun tengah buat itu sebenarnya. Tiap 2 minggu sekali saya buat, ada satu grup bincang buku ni. Satu kaedah tu seminggu. Atau satu sesi. Dan sekarang ni saya dah 20 sesi dah, tak habis lagi. Jadi kita nak mendalami balik. Jadi rupanya banyaklah benda-benda yang kita terpesong. Bukan kita terpesong. Maksudnya Dr. Kamil ni duduk syarah lagi sebenarnya. Duduk mengajar jadi pensyarah lagi sebenarnya. Kuat pada dulu. Atau cari ilmu lagi. Pasal luar biasa. Anak jumpa satu sekali ni. Dalam hidup kita ni bimbangnya. Nak pasal hidup untuk sekarang rugi seguni. Antara dunia akhirat, antara agama dengan dunia, antara anak-anak kita dengan orang lain, antara macam-macam ni. Bimbang-bimbang siapa-siapanya tahap untuk sekarang rugi seguni. Jadi kita kena carilah supaya tak jadi siapa gitulah. InsyaAllah. Jadi sebab tu dalam sebab ni saya ingat satu masa kita buat kuliah. Anda selalu sebut kuliah kali. Anda selalu sebut kuliah dengan muslimat ataupun kalau pergi ke masjid orang lama lah. Kita baca hadis masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bi tariqan ila jannah. Maka kita bagi motivasi kata ibu ayah sekalian jangan berhenti untuk mengaji baik mana ada supaya biar mati itu mati atas dasar statusnya sebagai seorang pelajar ilmu Quran Sunnah lah ya ni. Jadi itu semoga kita masuk dalam hadis tadi itu. Jadi kita menghadap Allah dalam insya-Allah. Kalau orangnya gapo status mula ni, aku mati lah kadang duk mengaji paling tidak lah. Dr. kami ada lagi tak habis lagi tadi tu. Berapa poin? Nak cerita sana. Anak sekarang tu baca dengan anak-anak lah. Benda kecil ya. Fatimah Zahra Ummu Abiha. Cerita Fatimah Az-Zahra ya. Dia tidak anggap sebagai bapa pun Nabi Muhammad, ibu pun Nabi Muhammad bila isteri dia mati. Cerita tu pun menarik. Daripada dia zaman kecil lagi, dia umur 5 tahun tu, Nabi terima wahyu. Gambarkanlah. Bagaimana seorang budak 5 tahun, bapa dia jadi Nabi. Kemudian cerita dia balas dengan Abu Bakar lah. Abu Bakar tak nak bagi kalung ke dia lah. Dia kata tu. Jadi benda-benda ni bila kita baca tu sekarang ni, baca rasa ni tiap mata kita. Bila kita tengok dengan perspektif yang berbeza, bukan perspektif dari dulu. Jadi bab-bab ilmu ni dalam tahun saya sebut lah. Satu Ustaz Harudin ya. Bab tasawuf macam tu juga. Saya dulu menulis apa ni? Nulis saja. Bila saya pergi Mesir tu saja saya telah diulas oleh Tukak Warren Osman Awar. Oh, gitu. Dia diulas oleh S. Osman Kelantan.
Esok Kelantan ulah dalam majalah Dian. Tukar waran ulah dalam majalah Dewan Masyarakat. Tapi yang dia ulah tu, saya pun tak faham. Saya kata mana boleh dia mengulah aku ni. Teori-teori yang anak tak faham. Asumasi lah berkata ni masa-masa dia kata. Jadi anak lepas tu tinggal lah. Halangi mesti anak tak sajak dah. Lepas tu saya tak kaya. Lepas tu bila kita masuk bidang akademik ni lagi jauh lah. Jadi begitu juga dengan bab tasawuf macam tu juga. Bab tasawuf ni akhir-akhir anak buat satu kesimpulan. Tinggi-tinggi mana apa. Saya tahu ada dengan ayat, dengan Imam Ghazali berasas kepada Quran dan hadis. Kamu pergi hak tinggi-tinggi, wahdatul wujud, wahdatul syuhud, apa-apa semua sekali tu. Akhirnya tergelar dalam mimpi ya. Jadi kita kena balik. Akhirnya kita kena jumpa lah sebenarnya di mana. Dan banyaklah benda-benda yang cerita. Masuk buat sahabat ni, sebenarnya bila kita sampai satu tahap, betul lah. Sahabat-sahabat Nabi seperti bintang-bintang. Mana yang kamu ambil pun, dia tetap menjadi panduan kepada kita. Masalahnya, kita tak kenal sahabat-sahabat ni. Jiwa-raga dia. Orang Melayu jauh daripada mengenal sahabat sebenarnya. Orang Sembilan kata, aku nak sedekah 1/3 kata aku. Umar kata, aku 1/2. Abang kata, aku semua sekali. Kita nak kaji fiqh 2.5% tak susah-susah. Kalau kita tengok kiblat mana, kiblat jatuh naik ulu hilir. Orang tu kiblat dia nama tualu pasan mawajhullah. Macam mana kita banding dengan diri kita? Jadi sahabat itu ya. Jadi bab-bab sahabat ni cukup lah. Kita duk bicara orang dah meninggal dunia. Mereka duk bersukaria ada syurga. Kita tak tahu ke mana lagi. Ini satu benda yang kita patut esah. Wallahu a'lam. Saya nak ambil peluang lah ni nak sambung. Saya sebut dah. Maknanya ambil iktibar daripada Dr. Kamil cerita masalah sahabat tu. Cuba kita balik kepada para pemimpin politik kita. Nak sambung lagi ni. Sekarang ni kan. Katakanlah ketua-ketua parti, pemimpin-pemimpin parti Islam Melayu yang ada dalam negara kita tu. Tergamuk kalau kita nak kata mereka itu tidak ikhlas. Tergamuk kalau kita nak kata mereka itu tidak ikhlas. Bagi saya, semua mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas kepada perjuangan masing-masing. Tetapi, oleh kerana metod perjuangan itu tak sama, maka mereka kelihatan macam berkelahi, wajah yang buruk dan sebagainya. Jadi, kita nak sampai kepada memperjuangkan hak bangsa dan agama semacam mereka itu, jauh lagi perjalanan kita. Jadi oleh kerana itu saya rasa biarlah ada take away hari ini. Maknanya kita nasihatkan kepada rakyat kita. Terimalah mereka itu seada-adanya dan kita cuba memberi sokongan dengan cara yang kita faham dan cara kita mampu supaya mereka itu boleh memberi kebaikan kepada bangsa kita. Jadi kita katakan ini yang sepatutnya terjadi yang ini janganlah rakyat ini al-khawdu fi ma la yanfa. Jadi berkelahi dengan cara perkelahian kedai kopi. Jadi kita cuba buat dengan cara lebih bijaksana. Kita nak bina pemikiran sebagaimana Rasulullah sebut yang Tok Muk sebut tadi tu, al-muslim tarkuhu ma la ya'ni. Yani min husnil islami at-tarkuhu ma la ya'ni. Dari antara Islam yang baik itu adalah tinggal benda yang tidak ada faedah bagi diri dia. Tu. Tapi mengambil masa dan kematangan. Allah Ustaz, saya nak bagi nilai kepada puak-puak MDN sendiri dalam dia punya grup-grup tu. Allah, saya rasa kadang-kadang saya rasa berdosa pula saya taja dewan-dewan tu. Tapi kata tak apalah, mereka ini akhirnya akan matang juga. Dia kelahi sama dia tu. Lebih-lebih teruk daripada ketua-ketua parti berkelahi. Dia kelahi sama kita ni. Okeylah. Baiklah, kita sampai penghujung dah. Terima kasih banyak kepada Tok Muk dan juga Dr. Kamil. Semangat ni, cuma tak boleh panjang. Kita ada urusan sikit lagi. Tapi kita sipil sikit semangat dan juga maklumat lain tu. Saya fikir Tok Muk dengan Dr. Kamil banyak lagi nak share tu. Boleh lagi tu.
Cuma kadang-kadang tu kadang-kadang tidak semua benda lah yang wajar dikongsi dan juga didedahkan, melainkan memerlukan masa sikit kita tengok dan seumpamanya, insya-Allah kesesuaian. Jadi terima kasih banyak kepada para sahabat. Saya tak dapat tengok komen-komen langsung berapa orang yang view kita pada petang ini. Cuma terima kasih banyak selama yang dok ikut Tok Muk dengan Dr. Kamil. Kita cuba habiskanlah 20 siri. Bila dapat komen daripada jumpa kedai kopi Facebook gitu tu, semangat kita. Rupanya ada orang ambil manfaat daripada wacana kita dan seumpamanya. Kerana Tok Muk dia. Ya, betul. Jadi kita rasa berbaloi lah kita setiap minggu menghabiskan ataupun memberi tumpuan sikit masa dari sehari kita tu untuk perkara-perkara begini, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak pada sahabat-sahabat, teruskan share dan juga panjang-panjangkan kuliah-kuliah kita ni untuk manfaat bersama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.